أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله
توابا أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. Ingatkanlah peristiwa tak kala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia yakni Adam dari tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, melainkan Iblis. Ia berlaku sombong, takbur, mengingkarinya, serta menjadilah ia dari golongan yang kafir. Allah berfirman, hai Iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Adakah engkau berlaku sombong, takabur, atau engkau dari golongan yang tertinggi? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau wahai Tuhanku ciptakan daku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau demikian keluarkanlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, yakni hari kiamat. Allah berfirman, dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hingga ke hari masa yang termaklum. Iblis berkata, demi kuat kuasamu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara zuriat Adam itu, yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Demi sesungguhnya, aku akan memenuhi
neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat Adam yang derhaka semuanya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini. Dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Sad. Bermula daripada ayat yang ke-71 sehinggalah ayat 88. Sekaligus menutup penafsiran surah Sad ataupun bacaan ayat-ayat dalam surah Sad. Ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Allah Adam AS dan juga menceritakan keadaan Rasulullah SAW, sifat Nabi sebagai pendakwah dan apa yang diseru oleh Nabi SAW dan mukjizat Al-Quran. Kalau sebelum ini kita dah baca ayat-ayat tentang dalil kerasulan Rasulullah. Di antara dalil kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW dah diwahyukan kepadanya tentang kisah manusia pertama dan peristiwa yang berlaku di langit antara Adam, malaikat, iblis dengan perintah Allah SWT. Kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bukan Rasul, masih akan ditahu perselisihan yang berlaku di langit. Masih akan Rasulullah mengetahui tentang perkara yang peristiwa yang berlaku di langit, bahkan peristiwa terbesar, permulaan sejarah manusia dan sejarah kesesatan makhluk Allah. Serta sejarah manusia itu dimuliakan, kemudian diturunkan di muka bumi, kemudian dijanjikan untuk dikembalikan sekiranya mereka taat. Maka peristiwa tentang kejadian yang berada di langit tidak mungkin diketahui oleh orang biasa. Kalau seorang mengetahui kejadian di dalam istana, berarti dia di antara orang yang punya hubungan dengan istana. Saya tahu apa yang berlaku di istana, berarti orang yang mengetahuinya bukan jalan-jalan orang, melainkan dia ini mungkin mendapat kemuliaan tertentu untuk akses maklumat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi sebab Nabi mengetahui apa yang berlaku di langit kerana diwahyukan oleh Allah. Maka Allah pun menceritakan apa yang berlaku di langit. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin." Dan ingatlah wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah tentang kejadian Adam AS, Abul Bashar, bapa kepada sekalian malaikat, bapa kepada sekalian manusia. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia. Ia adalah Adam AS dan zuriat keturunan yang timbul, yang muncul daripadanya. Min tin, daripada tanah. Baik, Allah Ta'ala menyebut Adam makhluk pertama, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut unsur kejadian Adam daripada tanah. Baik, semua manusia mengetahui asal-usul kejadian mereka daripada tanah. Sebab itu Allah menegaskan dalam ayat yang lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu, dan daripada tanah kamu akan dibangkitkan semula. Maka semua manusia ini berasal dari tanah, asal kejadian. Maka Allah sebut, ini menghilangkan segala kekeliruan manusia dalam mencari siapa manusia pertama. Allah dah beritahu, tak payah keliru. Tak payah sakit kepala, tak payah pecah kepala, tak payah aku habis duit. Kerana Allah Ta'ala mengetahui sifat manusia, dia nak tahu mana keturunan dia, mana asal-usul dia nak tahu. Memang manusia ini, dia punya kecenderungan untuk mengetahui asal-usulnya. Maka Allah beritahu asal-usul kamu Adam.
Rasulullah SAW dalam membawa manhaj dakwah, Nabi kata, kullukum min Adam. Wa Adam min turab. Semua kamu daripada anak Adam. Dan Adam itu daripada tanah. La fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin. Tiada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Ataupun orang merah berbanding orang putih. Orang putih berbanding orang Islam. Illa bittaqwa, melainkan taqwa. Maka Allah sebut asal kejadian manusia. Kenapa penting Allah sebut asal kejadian manusia? Untuk membuktikan Nabi Muhammad itu Rasul. Dan untuk mengingati kembali sejarah. Manusia ni bila tahu sejarah dia kembali sejuk balik untuk tahu apa sebenarnya yang dituntut daripadanya. Sejarah kita. Maka kata Allah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Dan bila mana aku telah sempurnakan kejadiannya. Yakni kejadian Adam AS. Dan aku tiupkan padanya roh. Kalau seluruh anak-anak Adam yang lain yang tercipta di dalam janin ditiupkan oleh roh malaikat yang diwakilkan. Adapun Adam AS ditiup sendiri oleh Allah Ta'ala. Bukan melalui perantaraan malaikat. Yang lain kita semua malaikat. Yang meniup roh masuk alam janin. Untuk membentuk manusia yang hidup selepas 120 hari. Ini 4 bulan. Maka bermula roh kejadian anak Adam dan perut ibunya. Tapi pada permulaan Allah sendiri yang meniupkan roh. Memasukkan roh. Ke dalam Adam AS. Faqa'u lahu sajidin. Maka Allah perintahkan semua. Sila sujud. Qa'u, yang ni sujud semua. Sujud di sini ialah sujud tahiyyati wa takrim. Sujud pengenalan dan juga sujud kemuliaan, memuliakan. Ini salam pengenalan. Tuan-tuan, bila kita nak berkenalan, maka kita akan berikan salam yang terbaik. Untuk menunjukkan kita mengalu-alukan dia. Ini salam pengenalan. Maka Allah jadikan sujud itu salam pengenalan malaikat semuanya kepada Adam AS. Dan sujud ini juga disebut sebagai sujud takrim. Takrim maksudnya memuliakan. Kenapa memberi maksud mulia? Kerana Adam AS membawa perintah Allah. Yang khusus. Malaikat juga buat perintah Allah. Jin juga buat perintah Allah. Tetapi manusia melalui Adam AS membawa perintah khusus. Manusia akan berdakwah kepada jin, kepada manusia. Bukan manusia yang akan menjaga bumi ini. Malaikat tak jaga bumi. Allah suruh manusia jaga bumi ini. Memerintahkannya. Dan memakmurkannya dengan segala perintah Allah. Maka kerana itu manusia ini mulia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat ini sujud kepada Allah. Sujud muliakan Adam AS. Kesemuanya. Illa iblis, melainkan iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong. Baik, sombongnya ini bermula daripada kejahilannya bahawa perintah Allah itu ialah taat. Perintah Allah bukanlah pilihan. Kan iblis menyangka bahawa perintah ini boleh pilih-pilih. Nak buat, tak nak buat. Boleh. Maka dia lupa bahawa kerana kejahilannya, namanya perintah Allah, ia bukan pilihan. Dan ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak boleh lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, bila mana Allah tentukan satu perintah kepadanya untuk mencari pilihan yang lain. Kalau namanya perintah, kita tak ada pilihan melainkan melaksanakan. Tapi kejahilan iblis, pertama penyakit yang ada pada iblis ni jahil. Dia tak lihat perintah Allah ataupun suruhan Allah itu taat, dia tak nampak. Dia ingat itu pilihan. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi sifatnya istakbara, dan kerana sombong yang ada dalam dirinya. Wa kana minal kafirin. Dek sombong itulah ramai manusia menjadi kufur. Maka ceritanya, hai orang Mekah, punca iblis dulu kafir sebab sombong. Dan jahil dia terhadap perintah Allah. Maka penyakit ini yang mengenai kamu sekarang.
Kamu jahil bahawa Rasulullah sedang bawa perintah Allah. Dan kamu sombong untuk mendengar ayat-ayat ini dibacakan kepada kamu. Maka cerita iblis ini pengajaran. Kita tahu bahawa dalam surah Sad yang kita baca ini ada banyak cerita. Bahkan ini merupakan cerita yang ke-10 dan kisah terakhir dalam surah Sad. Kita dah ceritakan tentang 9 orang Nabi. Bermula daripada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub yang diceritakan secara detail, secara panjang. Dan 6 Nabi lain yang diceritakan secara ringkas. Ibrahim, Ishak, Yaqub, Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli. Semuanya jadi 9 Nabi yang diceritakan. Dan kisah Adam ini kisah ke-10 dan kisah terakhir. Kisah ini kalau kisah Daud, Sulaiman, Ayub alaihissalatu wassalam, kisah hamba yang taat. Hamba yang patuh. Dan bila dibacakan kisah Ibrahim, Ishak dan Yaqub, Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, kisah hamba-hamba Allah terpilih dengan sifat-sifat taat mereka. Yang Allah menyebut tentang ibadat yang kuat dan seorang yang faqih dalam agama. Maka ia berbeza dengan kisah ke-10 ini. Menceritakan satu makhluk yang paling sombong. Dia dapat perintah direct. Direct perintah. Dan dia berada di tempat paling mulia. Setengah ulama kata di syurga, setengah ulama kata berada di langit bersama malaikat. Tempat paling mulia. Tempat tidak pernah dilakukan maksiat melainkan sekali oleh iblis hari itu. Tempat itu bukan tempat buat maksiat. Tak ada yang buat maksiat di atas itu. Bahkan peristiwa ini menunjukkan pelanggaran pertama kesucian Al-Mala'ul A'la, tempat yang tinggi dan mulia, yakni langit, yang dipenuhi dengan malaikat yang taat. Tiba-tiba datang satu makhluk yang derhaka di atas langit untuk menunjukkan bahawa orang sombong ni dia tak kenal tempat. Tuan-tuan, kalau di langit pun ada sombong, dalam masjid pun ada. Di mana-mana pun ada. Walaupun tempat yang bernama masjid sepatutnya tidak ada sifat sombong. Ini tempat orang beribadat. Tapi ia mungkin berlaku. Mungkin. Sebagaimana alam langit. Oleh kerana pelanggaran itu pelanggaran yang besar, maka diusir terus dengan laknatnya sekali. Sehingga hari kiamat. Maka Allah bawa kisah ini supaya musyrikin Mekah khususnya dan manusia umumnya mengetahui bahawa dek kerana jahil dan sombong, punca seorang itu akan derhaka pada Allah. Berbeza dengan yang terpilih kerana sifat mereka ialah sentiasa tunduk dan kuat ibadat, tunduk pada Allah dan berilmu. Yang disebut oleh Allah Ta'ala. Mereka ini golongan yang mendalami agama, faham perintah Allah. Maka kata Allah lagi, qala, lalu Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis. Bayangkan Allah cakap direct dengan iblis. Wahai iblis. Wahai iblis, kata Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa sebab kamu menghalang dirimu daripada sujud? Apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Yakni dengan kekuasaanku. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kerana sombong? Ataupun kamu mengira kamu di kalangan orang atasan yang tidak terlibat dengan perintah? Ada orang dia sombong. Ada orang dia rasa dia atas pada undang-undang. Maka dia tak kena saya atas pada undang-undang. Tentang manusia bila dia merasakan dia atas pada undang-undang, dia jauh lebih sombong daripada orang sombong. Sebab dia yang buat undang-undang. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut tidak ada yang atas pada undang-undang. Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Kerana tidak ada yang atas pada undang-undang. Tapi manusia yang ditaktuakan buat dirinya lebih atas pada undang-undang. Maka Allah Ta'ala tanya Iblis dan kadang Allah mengetahui. Dialog ini untuk kita faham. Bukan sebab Allah nak tahu kita. Nak beritahu pada kita. Wahai Iblis, apakah kamu sombong? Ini punca seorang tidak mentaati perintah Allah. Ataupun kamu menganggap kamu di kalangan orang yang dikecualikan. Sebab kamu buat ada tempat paling tinggi. Dikecualikan. Ya, ada orang kata saya ni
dah sampai maqam makrifat, saya tak payah sembahyang. Dikecualikan. Kan ada orang yang rasa macam tu. Ini perangai iblis. Dia mengaji tasawuf, dia rasa tinggi, dah sampai peringkat makrifat, maka baginya sembahyang tu tak diwajibkan lagi pada saya. Sebab saya dah berada pada makam tinggi. Puasa pun tak payah lagi. Saya puasa niat aja. Saya berada pada makam tertinggi. Aurat pun saya tak payah tutup. Saya tak perlu patuhi semua perintah-perintah Allah. Tak ada golongan ini mendakwa dia sudah berada pada makam tertinggi. Sebab dia dah ketua kerajaan langit. Maka ini cerita iblis. Bila Allah tanya, kamu sombong atau kamu rasa kamu di kalangan yang dikecualikan? Sebab dah berada tahap tinggi. Sedangkan kita tahu yang namanya makhluk seperti kita dan mana-mana yang lain dari Allah, semuanya mesti tunduk dengan perintah Allah. Tak ada orang kata saya dikecualikan. Perintah Allah itu pada semua. Untuk menyembahnya. Mentauhidkannya. Kemudian kata Allah, Iblis jawab. Qala, Iblis jawab. Ana khairum min. Wahai Tuhan, aku lebih baik daripada dia. Baik, pertama, Iblis melangsungkan sifat jahilnya. Yang tadi jahilnya dalam memahami perintah Allah. Allah kata sujud. Dia ingat itu pilihan. Jahil. Yang kedua, kejahilannya dalam mengetahui siapa yang lebih mulia. Dia melihat kemuliaan itu berdasarkan pada asal kejadian. Padahal tidak pernah Allah beritahu benda tu. Sama juga hari ini kita atas dunia, kita melihat kemuliaan itu asas nasab dan keturunan. Walau Allah tak pernah beritahu benda tu. Atau harta benda dan kekayaan. Allah tak pernah beritahu pun. Atau kerana ramainya followers, pengikut dan juga orang yang menyayanginya. Allah tak sebut pun benda tu. Supaya kita jangan tersilap seperti iblis. Bahawa yang mulia itu bukan kerana ada benda tu, tapi kerana taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu yang paling bertakwa. Maka tak berbangkit seorang kata saya lebih mulia pada dia. Kenapa awak lebih mulia? Sebab umur saya lebih tua pada dia, saya lebih mulia. Tak, itu bukan asasnya. Atau saya lebih kaya pada dia. Pun itu bukan asas. Tak ada orang boleh mendakwa dia lebih mulia. Kan nilai mulia itu Allah dah letak. Semenjak Allah ciptakan hamba-hambanya ialah takwa. Takut pada Allah. Tiba-tiba iblis ni dia ambil daripada mana maklumat yang kata saya lebih baik daripada Adam. Sebab tu saya tak boleh sujud Adam. Maka lihat apa iblis kata baik ni kat mana? Dia kata, khalaqtani min nar. Kerana engkau telah menciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah jadikan dia daripada tanah. Pada sangka iblis, api ni sifat dia tinggi, maka mulia. Macam orang kita beranggapan yang ada pangkat tinggi itu mulia. Tidak. Allah tak pernah kata raja lebih mulia pada rakyat. Perdana Menteri lebih mulia pada rakyat ini. Tak pernah. Itu cuma status tanggungjawab. Tapi bukan status kemuliaan. Dia lebih bertanggungjawab. Dia diberi amanah lebih besar daripada yang lain. Sebab itu Rasul mengingatkan Abu Dhar, bahawa setiap kuasa itu amanah. Bukan menunjukkan kemuliaan. Ya Abu Dhar, innaka da'if wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dhar, kamu orang yang lemah. Kuasa ini amanah. Akhirat kelak penghinaan dan penyesalan. Akan ditanya pada kiamat kelak. Orang ada kuasa bukan tanda dia mulia, tapi dia ada amanah yang dia kena buat. Dia lebih besar tanggungjawab. Dia bukan cerita dia lebih mulia. Walau dia ada bodyguard beratus. Walau duduk di istana. Walau keretanya kereta yang canggih. Itu tidak menunjukkan kemuliaan. Itu menunjukkan amanah. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kias iblis salah. Iblis pertama kata aku lebih mulia padanya. Siapa beritahu dia lebih mulia? Kemudian dia cuba mentabrirkan, menjustifikasikan mulianya kat mana? Aku diciptakan dari api. Dan Adam itu daripada tanah. Hanya kerana melihat api itu buat ada tempat tinggi, maka dia mulia. Faham? Lihat api ini satu benda yang perlu dikawal. Dia berada di salah tempat, maka dia akan menghancurkan semua. Manusia tak akan aman di rumah yang apinya menyala-nyala, melainkan dipadamkan. Kerana api membawa 1001 kerosakan berbanding manfaat. Mungkin manfaatnya sedikit untuk kita masak. Lepas itu kalau dibiarkan, dia membakar semua. Ia berbeza dengan tanah. Ia menjadi tempat manusia berpijak dan tinggal. Membina rumah, kediaman. Dan menghasilkan tanaman.
dan tempat membiaknya ternakan, tempat keluar segala kekayaan dan keberkatan. Maka ini tanah. Iblis ni kerana kejahilannya, dia terus berkata api lebih mulia, hanya mulia api tinggi pada tanah. Itu je. Adakah seorang lebih tinggi pada orang ni, dia kata, oh ni sebab dia tinggi, dia lebih mulia pada orang ni. Baik pangkat, baik fizikal. Tidak, itu bukan nilainya. Iblis melakukan kesalahan demi kesalahan. Kesalahan pertama kan tak dengar perintah Allah. Dan daripada kesalahan tadi, dia berjangkit kesalahan seterusnya, kesalahan seterusnya. Sebab itu kita dah sebut kata-kata ulama. Setiap maksiat menarik maksiat yang lain. Dan setiap ketaatan akan menarik ketaatan yang lain. Kita kalau taat, dia akan tarik taat lain. Kita kalau buat maksiat, dia akan tarik maksiat lain. Sampai kita bertaubat. Maka lihat bagaimana maksiat iblis makin besar. Dia mula pandai jawab. Mula-mula tak nak dengar, kemudian menjawab. Tetapi kita kalau anak kita menjawab, jawab pula salah, kita nak marah. Jawab pula salah. Dan jawab pula ada nilai sombong pula. Maka apa kata Allah bila ternyata dizahirkan kesombongan iblis? Bermula kerana kejahilannya dalam memahami perintah Allah lalu tidak mau sujud, dan diikuti dengan jawapan-jawapannya yang menunjukkan kesombongan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluarlah kamu daripada syurga ini, ataupun daripada langit ini, ataupun daripada kumpulan malaikat yang mulia ini. Fa innaka marjumun bil kawakib matrudun min rahmatillah wa mahallu unsihi wa min kulli khairin. Kamu dikeluarkan dan direjam sampai hari kiamat. Maksud direjam di sini rajim, arti setiap kali dicuba mencari berita tentang manusia untuk memudahkan modus operandinya menyesatkan manusia, maka didapati direjam oleh malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat penjaga langit dengan rejaman yang kuat sehingga membinasakan mereka. Maka ini disebut perkataan rajim. Yang kedua, perkataan rajim maknanya tidak lagi mendapat rahmat Allah SWT. Dan yang ketiga, perkataan rajim memberi maksud bahawa tiada lagi kebaikan yang terhasil daripadanya. Ini malaikat, ini syaitan yang dilaknat. Berarti tak ada benda lagi benda yang dibuat baik, tak ada. Sebab itu jangan pernah mengharapkan kebaikan iblis dan syaitan. Dia tak ada benda baik. Melainkan kejahatan dan kejahatan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Bagi dan ke atas kamu wahai iblis, laknatku sehinggalah hari kiamat. Perkataan yaumiddin memberi maksud sehingga hari diberikan pembalasan. Hari di mana manusia akan diperhitungkan amal dan ditentukan kedudukannya azab Allah, kemurkaannya atau dengan nikmat dan syurga. Qala, iblis pun kata. Iblis dah tahu dia dilaknat. Anehnya iblis ini dia tidak mahu memohon ampun pada Allah. Sebab ego tadi kekal. Kalau dengar Allah kata, wahai iblis, kamu dah dikeluarkan dari sini, laknat. Patutnya iblis ini dia kata, ya Allah ampunkan aku salah. Aku silap. Kerana Allah itu pengampun. Tetapi kerana jiwa sombong yang dia punca kekufuran. Selagi mana orang sombong tak buang sombong, maka iman tidak akan bertakhta di hati dia. Iman tak akan bertakhta di hati yang sombong. Dan demikian juga kebaikan tak akan bertakhta di hati orang sombong. Bukan tak akan masuk syurga orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya walau sebesar biji sawi sifat sombong. Sebab itu Islam datang mendidik manusia untuk tidak sombong. Dengan solat berjemaahnya, dengan dirapatkan sahnya, dengan disyariatkan puasanya, disyariatkan umrah dan hajinya, disyariatkan kita berzikir dan membaca Al-Quran, disyariatkan kita memuliakan manusia, bersedekah, membantu, menolong. Semuanya ini untuk buang sifat sombong. Tapi iblis kekal dengan sombong. Anehnya sesudah dia dihalau keluar, dia masih lagi tidak mohon ampun. Tidak mohon maaf. Kalau dia mohon maaf, selesai masalah. Selesai masalah. Supaya kita tahu penyakit iblis. Bila ada masalah, dia tak akan selesaikan masalah. Dia akan jadikan masalah itu lebih besar. Kita manusia. Orang beriman. Allah ajar. Bila kita ada masalah, masalah itu jangan jadikan ia lebih besar. Kita diajar bila kita ada masalah, maka selesaikan dengan baik. Dan serahkan pada Allah.
Khususnya masalah-masalah kita dengan perintah Allah. Maka jangan jadikan ia lebih besar dengan mengingkarinya, dengan lari daripada perintah. Ia jadi lebih teruk. Allah dah berikan kita penyelesaian. Bila ada je masalah dengan Tuhan, maka minta ampun. Allah itu pengampun. Dan Allah akan tunjuk jalan keluar. Tapi kalau ada watak manusia bawa watak iblis ni, dia kalau ada masalah, dia buat lagi, besar lagi masalah. Dia macam contoh kita berbalah. Kita besar lagi bala tu. Bala kecil je. Dia besarkan lagi. Dia besarkan lagi. Itulah kemauan iblis. Kita kalau mengajuk, dia besarkan lagi mengajuk. Besar lagi mengajuk. Itulah kemauan iblis. Supaya benda tu macam tak boleh selesai. Padahal boleh selesai. Tentang banyak masalah yang kecil jadi besar sebab kita tak fikir nak selesai. Kenapa kita bawa jiwa sombong tadi? Memang dia tak selesai lah. Baik masalah kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita. Kerana kita tu bawa sifat sombong yang tak habis. Nampak orangnya lembut tapi dah hatinya sombong. Kerana dia tak mau selesaikan. Maka dibiarkan makin jarak dan besar. Maka ini masalah yang iblis mulakan pada dirinya dan jadikan ini penyakit kepada manusia. Untuk hasud. Kemudian kata Allah, qala, iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, boleh tak panjangkan umurku sehingga hari kebangkitan? Maksud hari kebangkitan hari kiamat. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzarin. Baik, kamu akan dipanjangkan umur. Tetapi bukan sampai hari kebangkitan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sehingga hari yang maklum. Tuan-tuan, kenapa iblis minta dipanjangkan umur sehingga hari kebangkitan? Sebab iblis tak nak mati. Kalau dibangkitkan pada hari kebangkitan, maka dia tak akan lalui proses mati. Kerana iblis tahu proses mati proses yang berat. Dia nak tahu-tahu tu kiamat dah. Dia sudah berada di padang mahsyar. Maka Allah kata tidak. Ya, kamu akan dipanjangkan umur. Tapi bukan sehingga hari kebangkitan. Tetapi kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum. Hari yang telah aku tentukan. Yakni kamu juga terikat dengan hukum mati. Sebab itu, yang terakhir mati di langit, yang terakhir mati di dunia, ialah iblis. Dan yang terakhir mati di langit, ialah malaikat Israel, penjabut nyawa. Yang pertama mati, yang terakhir mati di dunia ni iblis. Bila semua manusia dah mati, tinggal lagi iblis. Lalu malaikat Israel mendatanginya. Maka dia lari selaju-lajunya. Setiap kali dia lari, maka malaikat pencabut nyawa berada di hadapannya. Iblis ni Allah beri dia kekuatan untuk bergerak laju. Cepat, pantas, kilat. Selaju-laju makhluk atas dunia. Iblis. Dia bergerak cepat. Sebab dia nak kacau semua manusia. Kalau dia lambat macam kura-kura, tak sempat dia. Cepat. Dia laju daripada kita telefon Malaysia ke Amerika. Laju lagi dia. Laju daripada line telefon. Tengok line telefon kan laju. Call sampai tu angkat. Berapa ribu kilometer. Orang Amerika dah angkat. Orang kat Mekah dah angkat. Iblis laju pada tu. Setiap kali dia cuba lari, dia dapati malaikat lebih laju pada dia. Kerana malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Maka tercegak malaikat di hadapannya sehingga dicabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Seburuk-buruknya. Dan tidak ada yang lebih sakit dicabut nyawa selain iblis. Maka iblis kena juga. Iblis ni Allah jadikan dia ni tak demam, tak batuk. Kalau dia demam, dia batuk, dia pun cuti seminggu tak kacau kita. Sebab apa? Masuk ICU. Dia tak sakit. Dia tak berlaku apa-apa yang berlaku pada yang lain. Dia sahaja bukan syaitan. Dia je. Syaitan-syaitan yang lain mungkin mati. Syaitan-syaitan yang lain mengambil hukum mati sebagaimana makhluk yang lain. Malaikat iblis yang diberi tempoh sehinggalah akhir peristiwa dunia ini. Yang syaitan-syaitan lain mati. Mati dengan semua sebab yang Allah tentukan. Dia akan mati. Tetapi iblis tidak. Kerana Allah hanya mengecualikan kepada iblis sahaja. Bukan zuriatnya. Dan tidak juga tenteranya. Tidak juga pengikutnya. Hanya iblis. Pun begitu Allah Ta'ala tak beri dia sampai hari kiamat. Tapi sampai waktu yang ditentukan, yakni waktu sebelum tiupang sangkakala. Maka mati dia waktu ini, dicabut nyawanya. Kemudian kata Allah, dalam menceritakan dialog iblis,
Qala, Iblis kata lagi, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, akan kusesatkan semua manusia ini, ajma'in, keseluruhannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Maka di sini Allah Ta'ala seperti memberi teguran pada manusia. Yang jadi kufur tadi sebab mereka ini telah dikuasai oleh syaitan. Dan mereka dikuasai oleh syaitan sebab mereka ada sombong, penyakit yang sama macam iblis tadi. Kalaulah mereka ikhlas dalam beragama, nescaya syaitan tidak akan dapat menguasai mereka. Kerana itu Allah beri kita solusi, hamba-hambanya, untuk terselamat daripada gangguan iblis. Ikhlaskan diri kita. Tuan-tuan, ikhlaskan diri kita menuntut ilmu, maka kita terselamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Ikhlaskan diri kita dalam beribadat. Ikhlaskan diri kita dalam belajar. Ikhlaskan diri kita dalam menghidupkan Ramadan. Ikhlaskan diri kita dalam berbuat kebaikan. Nescaya kita akan istiqamah sampai bertemu dengan Allah. Sebab ni syaitan tak dikacau. Syaitan tak mampu tutup pintu kebaikan. Kadang-kadang Allah hadirkan atau kadang-kadang syaitan wujudkan permusuhan untuk menutup pintu kebaikan kita. Dah kita dah gaduh, pintu kebaikan pun tertutup. Kita tak nak lagi. Kalau dahulu kita mungkin berukhuwah dengannya, maka kita dah tak nak. Maka dia tutup pintu kebaikan. Kalau dahulu kita pernah tolong dia, sekarang kita tak nak tolong dia, maka tertutup pintu kebaikan. Maka itu yang kita kena hati-hati. Dalam hidup kita jangan ada pun satu pintu kebaikan tertutup. Kerja kita kat sini membuka segala pintu kebaikan. Buka pintu kebaikan dan cari orang yang boleh tolong buka pintu kebaikan untuk kita. Kadang-kadang setengah pintu kebaikan tu kita terlepas pandang. Tak nampak? Seorang beritahu ni kita nak tolong anak yatim ni. Ni kita nak tolong orang susah ni. Ada duit lebih bagilah. Kita terlepas pandang. Akhir dengan kawan-kawan kita yang baik tadi, maka kita dilorongkan. Lalu kita pun buat baik. Jadi sama ada kita sendiri buka pintu kebaikan atau berkawalan dengan orang-orang yang buka pintu kebaikan untuk kita. Kita suka kalau dia beri ruang tadi, tunjukkan pintu kebaikan. Baik dalam bab belajar, ibadat, dalam bab melakukan amal-amal soleh yang lain. Ini kawan yang kita nak cari yang buka pintu kebaikan. Bukan yang tutup. Bukan ajar kita serik buat baik. Kita kadang-kadang syaitan jadikan permusuhan kita dengan manusia supaya kita serik buat baik. Itulah aku tak nak tolong orang. Kalau tolong orang tak hargai. Lain kali tak nak tolong. Lihat syaitan tutup. Tak nak dah bagi pinjam-pinjam. Pinjam pun tak bayar. Habis tak nak bagi dah pinjam. Habis nak buat apa? Tak nak bagi. Contoh kita, kalau Allah uji kita dengan makhluk yang berkerenah macam ni. Misal kata, hutang tak bayar. Buat baik tak erti terima kasih. Tak erti hargai. Contohlah. Itu bukan bermaksud menutup pintu kebaikan. Itu bermaksud kita perlu lebih bijaksana dalam buat kebaikan. Jadi kalau orang hutang kita tak bayar. Saya ni masalah, hutang tak bayar, akhirnya saya macam trauma berhutang. Kadang-kadang orang nak hutang RM1 pun saya tak nak bagi. Dekuk. Sebab apa? Saya dah serik orang hutang tak bayar. Yang ni hutang RM1,000, yang ni RM2,000, yang ni RM300. Jadi tiba-tiba seorang datang pinjam RM1 pun saya tak kasih. Atau jangan jadi macam tu. Kalah dengan kebaikan. Hanya kerana trauma. Trauma. Dia penyakit kita ni bila kita cepat serik dengan kebaikan. Kerana kita melihat natijah yang tidak baik. Walau kebaikan ini natijahnya tetap baik. Sebab kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan kita nampak benda segera ni. Di sisi Allah. Baik anda kata seorang tu misalnya berhutang tak bayar, berhutang tak bayar. Apakah bermaksud dia tak hari ni jangan lagi berhutang? Jawapannya bukan. Kerana berhutang itu amalan mulia. Bukan ia lebih mulia daripada sedekah. Ada waktunya berhutang lebih mulia daripada sedekah. Bahkan Allah jadikan dunia ini, ekonomi dibentuk dengan hutang. Bahkan duit itu sendiri namanya hutang. Duit itu sendiri hutang. Ini semua hutang ni. Ini atau dunia ni semua pinjam-pinjaman. Atau hutang-hutangan. Ayat sama lah. Walaupun orang jangan guna. Dunia pinjam-pinjaman. Dunia inilah hutang-hutangan. Maksudnya memang ekonomi dibentuk dengan pinjam-meminjam. Cari negara yang ekonomi dibentuk tidak melalui proses pinjam. Cari. Tapi bagaimana kita melakukan kebaikan dengan bijaksana? Saat saya dah siap, saat orang minta derma tahfiz, tiba-tiba tahfiz pun tak ada. Saat. Jadi, start hari ni siapa minta saya tak bagi. Salah, tertutup pintu kebaikan. Kita kena bijaksana. Kalau tuan-tuan nak berhutang, tengok bank, dia bijaksana berhutang. Dia ambil IC, dia buat sekian. Akhirnya orang macam mana pun bayar hutang bank.
Kok mana pun bayar. Sebab bijaksana sistem. Dia berani bagi pinjam 100 juta, 200 juta. Sebab dia ada sistem dia. Dia tahu dia akan dapat balik. Dan kita pun sama. Kita bercakap pada orang yang serik buat baik. Saya tak nak dah Ustaz. Kita tolong-tolong orang tu naik atas kepala kita balik. Janganlah kita tolong. Kita buat baik, orang tu buat baik. Jangan serik. Baik ni buat baik, jangan serik. Itu ialah pintu syaitan. Syaitan cuba tutup pintu kebaikan dengan trauma kita. Jangan. Kerana benda tu baik. Jadi kita perlu cari satu mekanisme. Macam mana orang berhutang kita, dia boleh bayar dengan baik. Dia boleh bayar dengan baik. Dan kita ajar dan didik dia bila berhutang bertanggungjawab sehingga dia mampu bayar. Itu cara dan solusi ni tak. Dia punya trauma dengan hutang, adik-beradik pinjam pun tak nak. Semua tak nak. Habis duit banyak nak buat apa? Nak bawa ke kubur. Orang Isap bawa ke kubur. Tak nak dah bagi pinjam. Tuan-tuan bagi pinjam dapat pahala wajib kalau dia tak bayar. Pahala wajib. Manakala dia pula dapat dosa wajib. Maksudnya ialah confirm. Siapa pun tak bayar hutang, confirm dosa. Siapa yang dizalimi di dunia kerana hutang, confirm dia dapat balasan di sisi Allah. Confirm. Walaupun dia mati syahid. Mati syahid. Hutang dia lekat. Itu kadang-kadang kita nak dapat pahala mudah, berhutang. Biar dia tak bayar, kita dapat pahala. Tapi kita tak berani tu. Mana berani. Sebab kita nampak dunia yang dekat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bukan sifat kamu suka benda cepat-cepat. Benda lambat-lambat mana kita nak. Tapi kalau kita tahu dengan hutang tadi, kita dapat pahala yang jelas. Yang menjadikan orang berhutang dengan kita, segala sembahyang dia, segala qiyam sepanjang Ramadan dapat kat kita. Banyak kita dapat, bukan sikit. Itu kalau kita tahu dia tak bayar hutang kita, tahu kamu akhirat kelak. Ia tak jadikan kita serik buat baik. Jadi saya katakan pada semua kebaikan, jangan ada kalangan kita serik buat baik kerana itu cara syaitan menutup pintu baik. Saya dah serik dah kawan-kawan dengan Ustaz. Kalau kawan orang ambil kesempatan. Jadi saya tak nak kawan. Kalau kawan pun nak kawan dengan kera ke, dengan binatang dan hutang tu lagi baik. Salah. Nabi dah sebut kita kawan dengan orang nak bersabar kejahatan ni jauh lebih baik. Daripada kita cerita nak duduk seorang-seorang. Lalu kita kehilangan kelebihan berkawan bersahabat. Dan lain-lain kelebihan yang banyak. Maka semua kita nak sebut tentang jalan-jalan syaitan yang cuba menakut-nakutkan kita pada pintu kebaikan. Hanya kerana kita ada pengalaman yang sedikit yang kita trauma. Tentang pengalaman yang tak baik, jadikan ia sebagai pelajaran. Bukan jadikan dia sebagai suatu penutupan kebaikan. Pelajaran. Yang saya katakan, biar kita lebih cerdik lah. Bank, orang pinjam tak bayar ramai tak ramai, tapi dia lebih cerdik. Maka dia buat undang-undang baru pula. Undang-undang baru pula. Undang itu, undang ini. Sehingga orang terpaksa bayar pula. Walau yang berhutang tu gangster. Bayar gangster. Takut dia. Kerana sistem yang dibuat. Tak lagi luar negara lah. Itu ini. Ini semua benda-benda yang kita kata kebaikan tadi. Kalau tiba-tiba kan ada masalah orang. Jangan pernah kita tutup. Tapi cuba melihat ruang yang lebih bijaksana. Dan melakukan kebaikan. Kemudian kata Allah Ta'ala. Qala, Allah berkata. Fal haqqu wal haqqu aqul. Aku berkata yang benar. Dan ini ketentuanku. La'amla'anna jahannam. Akan kupenuhi neraka jahannam. Minka daripada kamu. Maksud aku jadikan kamu iblis. Menjadi penghuni neraka jahannam. Wa mimman tabi'aka. Dan siapa yang ikut kamu. Minhum ajma'in. Semuanya. Siapa pun ikut kamu. Tempatnya dalam neraka jahannam. Baik. Habis kisah Adam AS. Apa dia punya signifikan? Kalau Rasulullah itu bukan Nabi. Tak mungkin dia tahu cerita ni. Ini cerita yang amat sulit. Dalam fail yang sulit. Yang tak diketahui oleh mana-mana manusia. Sulit benda ni. Ia berlaku di langit. Tuan-tuan semua kejadian dalam istana sulit. Kejadian dalam kabinet sulit. Maksudnya menteri kabinet. Bukan kabinet dapur. Kabinet. Sulit. Dia ada akta sumpah yang sulit. Ini kan pula langit sulit. Begitu kita katakan rahsia tinggi. Tapi kenapa Rasulullah diberitahu? Sebab dia Rasul. Kenapa kamu tak tahu maklumat ini? Sebab kamu bukan Rasul. Maka ini dalil yang kuat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun sebut apa tugas Nabi. Qul, wahai Muhammad, katakan pada mereka yang tak percaya kepada kerasulanmu dan keikhlasanmu. Katakan pada mereka. Ma as'alukum alaihi min ajr. Aku dalam dakwah tak pernah pun minta upah. Tak pernah pun minta kuasa. Tak pernah Rasul kata,
beriman pada aku dan lantik aku jadi pemimpin kamu. Tak pernah. Nabi cuma berdakwah, sebut la ilaha illallah, kamu masuk syurga. Ta'ala Allah, kamu masuk syurga. Jangan lawan perintah Allah, nanti neraka. Itu yang Nabi bawa. Nabi tak kata ikut aku sebab aku nak jadi pemimpin. Ikut aku sebab aku akan membina negara yang hebat. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata kamu beriman pada Allah masuk syurga. Kamu lawan Allah, kamu masuk neraka. Aku datang menyelamatkan kamu. Aku Rasul yang diwahyukan untuk beritahu kamu supaya tunduk pada Allah. Kisaran yang Nabi ucapkan ialah dakwah. Tak pernah sekelumit Nabi sebut, nanti upah aku. Nanti jawatan aku angkat. Nanti tak pernah. Nabi tak pernah kata apa-apa pun tentang jawatan. Tidak juga pada habuan harta dan juga wang ringgit. Tak pernah. Kerana Nabi ini menyeru pada jalan Allah dengan sebenar. Tak ada kepentingan. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan tidaklah aku, kata Nabi SAW melalui wahyu Allah, wa ma ana minal mutakallifin. Dan tidaklah aku orang yang menyatakan sesuatu yang aku tak tahu. Perkataan mutakallifin ialah orang yang kita kata bersungguh-sungguh untuk menyebut benda yang dia tak tahu. Dia cuba putar. Kita panggil ni putar alam punya orang. Orang putar alam ni maksudnya dia tak tahu pun dia putar-putar sampai nampak dia tahu. Nabi SAW kalau tak tahu, dia kata aku tak tahu. Kalau orang kata tunjukkan mukjizat, dia kata Allah tak izinkan, aku tak boleh tunjuk. Dia tak boleh putar-putar. Allah tak izinkan. Sebab dia disebut dalam satu asar. Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyakul bih. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yakula ar-rajul lima la ya'lam. Allahu a'lam. Fa inna Allah azza wa jalla qala li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Wahai manusia, siapa yang mengetahui sesuatu maka cakap. Siapa yang tak tahu sesuatu katakan Allah lebih mengetahui. Allahu a'lam. Kita kalau tahu cakap, tak tahu sebut Allahu a'lam. Jangan malu-malu. Jangan cuba nak kata saya tahu juga. Jangan duk jadi profesor serba tahu. Akhirnya profesor serba kelentong. Yang kita tahu cakap tahu, tak tahu Wallahu a'lam, saya tak tahu. Sesungguhnya di antara tanda seorang itu berilmu, bila dia tidak mengetahui sesuatu, dia akan berkata Allah yang mengetahui. Allahu a'lam. Sesungguhnya Allah mengajar nabinya dengan firman-Nya, ma as'alukum alaihi min ajr. Wahai umatku, aku tidak meminta upah daripada dakwahku, wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku mengada-ngadakan sesuatu yang aku tak tahu. Ni semua aku cakap ni benda yang Allah beritahu. Kalau aku tak tahu, aku kata tak tahu. Sebab tu kalau ditanya pada Rasulullah tentang ini, Nabi kata Nabi tak tahu. Tapi pada benda yang Nabi wahyukan, ya, Nabi akan beritahu. Itu asas apa yang Rasulullah beritahu. Nabi beritahu apa yang Allah beritahu. Dan kalau Allah tak beritahu, Nabi kata Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kamu wahai manusia, melainkan peringatan bagi sekalian alam. Maksud alam di sini ialah manusia dan jin. Al-Quran peringatan kepada manusia dan jin. Wala ta'lamunna naba'ahu, kamu semua akan mengetahui kebenarannya ba'dahin, sebentar lagi. Dan suatu kebenaran, walaupun kita kata kena tunggu 10 tahun, 20 tahun, sebenarnya ia sebentar. Kita sekarang sedang menunggu waktu mati yang sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan mati. Ustaz, saya baru umur 20. Saya baru umur 15. Tak, sebentar lagi kamu akan mati. Kerana bila datangnya kematian, maka hilang rasa lama waktu. Semuanya akan merasa sekejapnya. Tak payah tengok mati. Kadang-kadang kita tengok hari-hari yang berlalu, bila sampai waktunya, sekejap dah nak Ramadan. Hari ni berapa? 16 Syakban. Sekejap. Dah nak puasa. Kita macam dah terkejut. Tiba-tiba Ramadan kata kita. Tiba-tiba. Padahal dah lama dah beritahu Ramadan yang akan datang. Berbulan-bulan dah beritahu. Tapi lihat bila berlaku hari kejadian itu, lalu kita mula rasa sekejap. Tuan-tuan yang tunggu periksa misalnya. Lama lagi ni 200 hari lagi. Tapi bila sampai hari periksa, sekejapnya. Tak ada yang baca buku. Tak ada yang buat nota. Kita bila sampai hari kejadian, maka luput waktu yang kita rasa lama. Sekarang kita memang rasa lama. Tapi bila datang malaikat maut depan kita, ya Allah sekejapnya dah mati aku.
Demikian juga bila datang urusan perintah Allah. Yang Allah Ta'ala kata, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi. Kamu akan mengetahui kebenaran demi kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu sekejap lagi. Tentang kiamat, kebangkitan semula, tentang neraka, tentang syurga. Sekejap lagi kamu tahu semua benda itu. Dan lihat, ini amaran Allah pada kita. Lepas tu saya katakan kita sekarang kalau umur berapa? 40. Rasa-rasa 60 tu jauh lagi tak? Macam jauh sekejap lagi 20 tahun. Bila sampai je umur 60, ya Allah sekejap. 60. Tanya orang umur 70. Lama tak umur 70? Sekejap, saat tahu 70. Tanya orang umur 80. Kan dia paling lama hidup atas dunia ni. 80 tahun. Apa nilai umur 80 tahun? Sekejap. Saya rasa macam masuk pintu tu, keluar pintu tu. Waktu ditanya pada Nabi Nuh, macam mana perasaan kamu umur yang panjang? Kata umur Nabi Nuh tak panjang pun sekejap je. Hidup kau antara dua pintu. Pintu dunia yang kau masuk, pintu dunia yang kau masuk dan pintu akhirat yang akan keluar. Sekejap. Dia macam perjalanan hidup kita tuan-tuan macam dua pintu. Bukan kita sering diingatkan perjalanan hidup kita antara azan dan iqamah dan solat jenazah. Tuan-tuan lahir, apa dia buat? Azan. Lepas tu, iqamah. Tuan-tuan antara azan dan iqamah tu lama tak biasanya? Tak lama kita tunggu. Baik, antara iqamah dengan solat lama tak? Tak lama. Itulah dia antara waktu iqamah dengan waktu solat jenazah tu. Tak lama. Jangan celek, nanti duduk depan lah. Kita berbungkus putih, dah jadi jenazah. Bukan lama. Supaya kita tahu janji Allah itu sekejap. Janji tentang kematian itu sekejap. Janji tentang apa yang Allah janjikan melalui lidah Rasulnya yang mulia sekejap. Janji bahawa kita akan tua ni sekejap. Janji kita akan tinggalkan dunia ni sekejap. Pejalan celek kita dah nak tinggalkan dunia. Sehingga kita berada di pintu kubur. Dan masuk ke dalamnya. Pula kita tahu kita sudah tinggalkan dunia. Kita rasa begitu sekejap. Lalu kita mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang kita kenali meninggalkan kita. Lalu kita berkata sekejapnya persahabatan kita dengan mereka. Sekejap saja hubungan kekeluargaan kita dengan mereka. Akhirnya hari ini mereka tinggalkan kita sendirian. Sekejap. Kalau kita adik-beradik 20 tahun, 30 tahun. Nanti masuk kubur, langkah-langkah ini tinggalkan kita. Kita kata sekejap ni hubungan kita dengan mereka semua. Dengan adik-beradik kita, dengan mak ayah kita. Atau dengan orang yang kita kenali. Semuanya cerita ba'dahin. Sekejap lagi. Dan tunggu sekejap lagi. Maka semua apa yang Rasulullah janjikan ini akan berlaku. Maka ini amaran pada semua manusia. Dan khususnya kepada yang engkar dan sombong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.